Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Atika Naim. Berita wilayah edisi Khamis 2 Jun 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Kelantan bakal mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Kerajaan bersetuju melanjutkan penetapan harga maksimum runcit bagi ayam standard, ayam super dan telur ayam sehingga 30 Jun ini. Keputusan itu diputuskan menerusi mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalingki memaklumkan pelanjutan tempoh tersebut bagi memastikan keluarga Malaysia bersedia dengan perubahan harga apabila penentuan harga itu berakhir pada hujung bulan ini. Penentuan harga maksimum ayam dan telur ayam telah dilaksanakan sejak 5 Februari lalu dan sepatutnya berakhir Ahad ini. Tambahnya, Kementerian Kewangan juga akan meneliti cadangan pemberian bantuan untuk golongan sasar berpendapatan rendah apabila penentuan harga tersebut tamat nanti. Ia termasuk kadar dan mekanisme penyaluran bantuan bagi menangani isu kenaikan harga barang. Pegawai-pegawai penguatkuasa KP dan HP juga akan terus meningkatkan penguatkuasaan setiap hari bagi menentukan bekalan sentiasa stabil dan tiada pencatutan berlaku di pasaran. Kerajaan sedia membantu penduduk luar bandar memperluas projek ternakan sedia ada, terutamanya ayam sebagai langkah jangka masa pendek mengatasi isu kekurangan bekalan makanan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, ia sesuai dilaksana memandangkan projek ternakan baru akan mengambil masa untuk dimulakan. Kita tak nak buat yang benda tak ada. Bagi dia orang yang dah ada, agensi yang dah ada, tambah ajalah. Dia luaskan saja. Mana benda tu dah ada. Kalau baru nak mula cari reban, baru nak mula cari tanah, tak payah. Yang dah buat, yang tengah buat. Dia ada buat sekarang mungkin 30,000 ekor. Kita tambahkan dia jadi 60,000 ekor, maksudnya gitulah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan sambutan Jubli Emas Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora di Kota Tinggi. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM komited untuk terus mempertingkatkan kemahiran teknologi komunikasi dan maklumat ICT dalam kalangan belia keluarga Malaysia. Timbalan Menterinya Datuk Zaidi Zainul Abidin berkata, selain Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Malaysia Digital Economy Corporation, kerjasama Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM diperlukan bagi memberi penerangan kepentingan bidang tersebut. Kita nak libatkan JCOM di bawah Jabatan Ministeri dalam usaha kita mencari pelajar-pelajar, memberi peluang kerjaan. Sebab contohnya sekarang ni dari Amerika Syarikat daripada Amerika, dia perlukan pekerja. Maknanya contoh, bekerja tak payah bekerja di Amerika, bekerja di Malaysia. Tetapi mempunyai skill yang tertentu. Dan ini perlu latihan. Latihan yang cukup tinggi, kemahiran yang tinggi, dan kita perlukan sedikit bajet. Beliau ditemui dalam sidang media selepas merasmikan Micro Credential Education Summit MCES Malaysia 2022 di Ibu Negara. MCES disertai 20 buah institusi pendidikan rendah, menengah, pengajian tinggi serta syarikat dalam dan luar negara. Ia bertujuan memberi pendedahan mengenai kepentingan Micro Credential, antaranya Microsoft Office Specialist dan Adobe Certified Professional. Bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia ke-11 Jeneral Besar Tan Sri Dr. Abdul Rahman Abdul Hamid, 83 tahun, meninggal dunia awal pagi tadi di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan HDTM di Ibu Negara akibat jangkitan kuman di paru-paru. Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam kenyataan memaklumkan Allahyarham dimasukkan ke HDTM pada 25 Mei lepas dan kesihatannya mulai merosot semalam dan meninggal dunia pada 2.15 pagi tadi.
Jenazah disolatkan di Masjid Khalid Al-Walid di Kementerian Pertahanan dan dikebumikan di tanah perkuburan Raudatul Sakinah Sungai Besi lebih kurang 2.30 petang tadi. Tan Sri Dr. Abdul Rahman menyertai ATM pada 1955, dilantik sebagai Panglima Angkatan Tentera pada April 1992 dan bersara pada Februari 1994. Allahyarham meninggalkan isteri iaitu Puan Sri Rosila Ahmad dan 4 orang anak. Sementara itu, dalam satu hantaran di Facebook rasmi ATM, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afandi Buang dan Pengerusi Jemaah Tertinggi Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Puan Sri Tengku Muhaini Almarhum Sultan Haj Ahmad Shah serta keluarga warga ATM merakamkan ucapan taksiah kepada seluruh keluarga. Allahyarham. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan taksiah kepada keluarga bekas Panglima Angkatan Tentera ke-11 Jeneral Bersara Tan Sri Dr. Abdul Rahman Abdul Hamid. Turut menzahirkan ucapan taksiah ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Seri Paduka berdua turut menzahirkan rasa sedih dengan pemergian Allahyarham dan menzahirkan harapan agar keluarga Allahyarham sabar serta tabah menghadapi dugaan. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Hajah Azizah mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan bersama para solehin. Seri Paduka menyifatkan pemergian Tan Sri Dr. Abdul Rahman sebagai kehilangan besar kepada ATM dan negara. Inisiatif di bawah program pembangunan modal insan yang dilancarkan oleh ECRDC pada tahun terus memberi tumpuan kepada golongan belia dan dewasa. Di bawah kelolaan Empower ECRA dan Entrepreneur ECR di Terengganu, ia dilihat dapat merapatkan jurang ekonomi antara masyarakat luar bandar dengan masyarakat bandar. Dan untuk perinciannya bersama rakan setugas Azrul Faizal Jusoh di program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang kini berlangsung di Gong Badak, Kuala Nerus, Terengganu. Silakan. Ya, Atikah kini berada lagi di Kompleks Sukan Negeri Terengganu di Kuala Nerus untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang hari yang pertama di Terengganu pada hari ini. Pada petang ini kita akan terus bawakan untuk anda langsung dari pentas di Citra Rasa di sini untuk berkongsi sesuatu yang menarik. Dan bersama kita pada hari ini bersama dengan Encik Ismail Surit selaku pemangku pengurus kanan bahagian pembangunan modal insan ECRDC akan berkongsi bersama kita pada petang ini. Assalamualaikum Encik Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Encik Ismail mungkin boleh kongsikan juga apakah pelibatan ECRDC sepanjang program kerja ini. Okey, pertama-tama sekali kita ucapkan terima kasih kepada penganjur program pada kali ini. Pada kali ini ECRDC melibatkan di dalam program yang mana kita akan menampilkan program-program pembangunan modal insan yang telah dilaksanakan oleh ECRDC, dan program ini selaras dengan hasrat Perdana Menteri dan keluarga Malaysia, ya. Di mana di sini kita menekankan tentang kepentingan keluarga Malaysia, keluarga berilmu, dan di sinilah kita membawakan usahawan-usahawan kita, para pelajar-pelajar yang melalui program latihan akademik, menunjukkan bakat mereka dan juga berkongsi tentang pengalaman-pengalaman mereka sepanjang mengikuti program yang dijalankan oleh pihak ECRDC. Okey, bercakap tentang keusahawanan ataupun usahawan di Terengganu khususnya, mungkin Encik Ismail berkongsikan bagaimana pula peranan mereka yang dimainkan oleh pihak ECRDC sendiri untuk terus memberi nilai tambah pada mereka ni mungkin. Alhamdulillah, melalui program-program latihan kemahiran yang kita jalankan, kita memberikan nilai tambah dari segi kemahiran tambahan kepada mereka, ilmu-ilmu serta bimbingan bagi memastikan para peserta ini ataupun para usahawan ini, di mana lepas mereka mengikuti program latihan kita ini, mereka boleh berdikari dan menjana pendapatan dengan apa yang telah dipelajari. Seperti contohnya, kalau lihat di sini di atas pentas, Encik Muhammad Syafiq merupakan salah seorang peserta kita pada bahagian foodpreneur, di mana mereka belajar dalam kelas latihan kemahiran kita di Dungun, dan beliau masih lagi mengikuti dalam peringkat handholding, tetapi beliau telah berupaya dengan yakin untuk menghasilkan produk beliau sendiri. Itu antara nilai tambah yang kita berikan, selain daripada penglibatan beliau dalam memastikan mereka mendaftar perniagaan mereka, mengambil perkeso dan juga
meminjam ataupun memberi bantuan kewangan bagi memastikan beliau terus dapat meneruskan perniagaan mereka. Okey Ismail, untuk para pengunjung pula yang hadir ke sini hingga ke 4 bulan nanti, apakah mereka akan dapat daripada pihak tuan pula? Okey, kita menyajikan daripada hari ini sampai ke hari terakhir, kita membawa peserta-peserta yang kita pilih untuk berkongsi pengalaman mereka, dan juga bukan sekadar berkongsi pengalaman mereka mengikuti program ECRDC, malah mereka juga berpeluang untuk menjadi usahawan juga. Kerana ada usahawan yang kita bawakan hari ini, mereka mencari peluang ataupun mencari ejen-ejen untuk mereka mengembangkan perniagaan. So itu antara perkara yang boleh dibawa balik oleh usahawan ataupun oleh pengunjung kita di Karnival Keluarga Malaysia seri keempat di Kuala Terengganu ini. Terima kasih Ismail bersama kami. Jadi itu antara yang menarik untuk anda dapati sepanjang program aspirasi atau jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Terengganu pada kali ini. Terus datang dan terus mari semua ke Terengganu dan jangan lupa singgah ke Kompleks Sukan Negeri ini. Jadi terus kembali bersama Atikah untuk berita seterusnya. Silakan. Baik Azrul, terima kasih di Kuala Nerus, Terengganu. Sebelum ke berita seterusnya, kita dapatkan dahulu maklumat cuaca semasa daripada Met Malaysia. Terus saja bersama pegawainya Khairatun Nisa Syamsuddin. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengemaskini amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan kedua melibatkan kawasan perairan Selat Melaka Utara dan juga Phuket, yang mana amaran di perairan Selat Melaka Utara berkuat kuasa sehingga ke hari esok iaitu 3 Jun 2022 serta di kawasan perairan Phuket sehingga ke 6 Jun 2022. Berikutan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga ke 4.5 meter. Ianya adalah berbahaya kepada sebarang aktiviti perkapalan, bobo kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Baiklah, kita beralih kepada paparan imej kemerada bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan, hujan serta ribut petir sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, kecuali di negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur yang lebih didominasikan dengan keadaan cuaca yang agak mendung, namun berpotensi untuk menerima hujan di sebelah lewat petang nanti. Hujan yang kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan serta ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian Kudat, Pantai Barat, Sandakan dan Tawau negeri Sabah serta melibatkan bahagian Miri, Limbang dan Kapit di negeri Sarawak. Aktiviti hujan serta ribut petir boleh mengakibatkan angin kencang dan juga banjir kilat. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca untuk kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube Met Malaysia. Saya Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum.
Kementerian Pendidikan KPM memutuskan untuk memasukkan pentaksiran tingkatan 3 PT3 mulai tahun ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin dalam sidang media khas berkata, keputusan itu dibuat selepas melakukan sesi libat urus bersama pentadbir sekolah, guru, ibu bapa, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIPG dan pemegang taruh berkaitan. Jelasnya, kementerian kini memberi tumpuan kepada pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah PBS bagi menilai prestasi murid-murid. Datuk Dr. Razi berkata kementerian akan menggantikan pemansuhan ujian tersebut termasuk ujian penilaian sekolah rendah UPSR dengan pendekatan penilaian sumatif. Dalam konteks itu, KPM akan memantapkan ujian akhir sesi akademik di murid darjah 4 hingga 6 untuk 5 mata pelajaran, manakala di sekolah menengah melibatkan semua mata pelajaran. Set soalan bagi 5 mata pelajaran sekolah rendah terbabit ialah Bahasa Melayu, Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah akan disediakan KPM, manakala soalan bagi subjek-subjek lain akan disediakan oleh guru-guru di sekolah. Menerusi pendekatan itu, pihak sekolah boleh menetapkan tarikh-tarikh peperiksaan yang akan dilaksanakan dan ia tidak dijalankan secara serentak di seluruh negara. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR Tetera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Saudara, kita mulakan lintas langsung pertama ke Bumi Kenyalang. Perayaan Hari Gawai secara umumnya merujuk kepada beberapa upacara bagi masyarakat di negeri itu. Namun upacara Gawai Nimang Tuah ini masih diamalkan. Dan untuk paparan lanjut, kita langsung ke Kuching bersama Norsila Talaha di sana. Norsila. Ya, Atikah, Gawai Nimang Tuah merupakan salah satu adat ataupun upacara untuk meminta keberkatan dan membawa tuah yang telah diamalkan secara turun-temurun oleh masyarakat Iban dan masih lagi diamalkan sehingga hari ini. Walaupun mungkin berbeza mengikut tempat, namun tujuannya tetap sama. Ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan Medalina Jawai Stepan. Bagi Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitayai, upacara Gawai Nimang Tuah telah diadakan secara turun-temurun oleh keluarga beliau. Laban ke Gawai ke Nimang Tuah tu artinya kita minta tuah ke petara, ngambil kita ke bedik lansik, boleh utai, boleh reta, boleh tengkeramanya. Tu resiti Gawai. Jadi ada ketibaan tu main macam Gawai. Semoga punya aku keterubah tu aku Gawai tuah. Bisik dia Nimang kurang kesakit, bisik macam-macam. Ya adat ketibaan tu tadi ke pasal ke angin tu dari empu. Bagi tuai rumah bundung, persiapan dan kelengkapan disusun atur mengikut adat dan pantang larang masyarakat Iban yang bertujuan menyatakan rasa kesyukuran, mendoakan keberkatan dalam kehidupan seharian. Kami berlabuh hari kemarin belanjau. Sudah kami belanjau kemarin, jadi hari itu kami nikah lah. Pengabang dan nyungau sidak kelab gaguang atai kami dia yang tadi kami dua selalu nanam. Laban tu Nimang tu dua itik ranyai. Nimang semua malam tu lagi, jadi pukul 12 malam dia orang ngalu tuai ya. Jadi ko orang munyaknya sidak keliang bunga nuyang. Ura pangau sebutnya itu nak beda. Bisa dia magang malu tuai, jadi dia orang berenung nama utai ke bisa di atau ke dempak atau kena bantai ke dia. Dalam upacara itu juga, seorang yang dipanggil lemambang dalam masyarakat Iban diamanahkan bagi melakukan upacara memanggil tuah ataupun upacara doa bermula dari tengah malam sehingga pagi keesokan hari tanpa henti. Dia
Ti tamak ke bilik kita ya tadi. Kita mengembu ya. Utainya teh ya baik dia aja tadi nak tamak ngainya dia. Ini luar ya. Tu mama ini tu mu tu suah boleh ngaku. Arnya ya tamak. Nya mu bilik yang burti ya. Ate tua tadi ninggal ketua bayam bu biliknya menjadi begitu beruang pagi ninggal ketua tadi bilik itu nama ketua. Adat berpantun diturut diadakan dalam upacara Nimang Tua. Burai anak sebau sempat menceritakan minat terhadap pantun Iban sejak kecil. Sehinggalah pada suatu hari beliau memperolehi kepandaian berpantun melalui mimpi. Uniknya aku dalam tahun 65 mungkin 69 dia aku bisik mimpi lah. Aku mimpi nemu dia jauh orang berpantun dalam mimpi lah. Laban pantun kurangnya anakku. Cuma sitik bakal orang nimang lah sitik jak jalai tapi yang bisa cabang. Ngau pemanai tenggat cabang aku ya. Dalam upacara Nimang Tuah sebegini, hanya orang tertentu dan mempunyai kepandaian dalam adat lama masyarakat Iban diamanahkan menjalankan upacara tersebut kerana ianya mempunyai pantang larang yang tersendiri. Jadi adat ketiban gak ketiban tadi kumbai orang tadi ketiban kelala lelanggo ketiban kelala rejako. Nyak sembama orang tua Inyalai aku ngingat ke jako apain yang apai pengulu, apai kumpu, akik gerinang, akik pengulu gerinang, akik kumpu. Aku ngai ke pengawak tok nyau tu dia rela. Baduk aku elak balana aku orang kenangkan dudi. Balakaban belayan orang ingat ke pengawak tok tu dia rela. Generasi baru perlu menghayati keindahan adat dan budaya masyarakat Iban yang penuh dengan keunikan yang tersendiri. Bak kata pepatah Iban, berjalai bertungkat ke adat, tinduk berpangkal ke pengingat. Madelina Jawai Steven, RTM. Kebanyakan ibu bapa mengambil kesempatan menjalankan aktiviti riadah bersama anak-anak mereka ketika musim cuti sekolah yang telah bermula hujung minggu lepas, sama ada aktiviti di rumah maupun aktiviti di luar seperti mandi manda. Bagaimanapun, aspek keselamatan perlu diutamakan bagi menjamin percutian dapat dimanfaatkan sepenuhnya tanpa sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku yang akhirnya menjadi tragedi hitam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman mengingatkan orang ramai agar terus amalkan elemen 3P iaitu pengawasan, pencegahan dan perlindungan ke arah setiap perancangan atau aktiviti sama ada di air atau di darat yang akan dijalankan bersama keluarga. Jelasnya selain elemen 3P tersebut, orang ramai juga perlu mematuhi setiap arahan atau garis panduan yang diletakkan di setiap kawasan yang berkemungkinan berisiko kepada keselamatan anak-anak mereka. Tambahnya, elemen 3L iaitu lupa, lalai dan leka perlu sentiasa dielakkan dalam setiap aktiviti riadah yang memerlukan sedikit penyelidikan akan risiko yang mendatangkan bahaya. Empat contohnya lah kawasan kaki gunung, di sungai, di kawasan yang mudah berlakunya kepala air. Beri perhatian. Jadi buat penyelidikan sedikitlah, buat kajian dan juga persediaan pada diri sendirilah. Apakah perkara yang patut diberi perhatian dan ambil langkah-langkah pencegahan. Datuk Khairuddin berkata demikian kepada RTM di Kuching hari ini. Beliau dalam pada itu menasihati orang ramai agar merancang perjalanan dan percutian dan elak merancang di saat akhir yang boleh mengakibatkan kecuaian berlaku selain rehat secukupnya sebelum dan semasa balik bercuti. Akhirnya pengguna jalan raya boleh menarik nafas lega setelah laluan dari arah Kuching melalui Jejambat Batu Tujuh telah mula dibuka pada 31 Mei lepas. Tinjauan kru RTM di lokasi mendapati rata-rata pengguna jalan raya yang sering menggunakan laluan tersebut memberi reaksi positif dengan pembukaan itu walaupun hanya satu lorong setakat ini. Dengan adanya pembukaan Jejambat Batu Tujuh ini, ia sedikit sebanyak membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas di sekitar kawasan tersebut. As a user, kita tengok selalu setiap hari
traffic jam teruk. Jadi bila ini buka akan improve the traffic flow dari Batu 10, Batu 9, Batu 8 sampai lagi Batu 4. Banyak kebaikan dari segi kami Nangga, pengguna mungkin lebih selesa dan juga memudahkan pengaliran trafik, especially jalan busy macam tu. Dan inisiatif-inisiatif daripada kerajaan macam tu memang kami sentiasa menyokong, termasuk juga flyover ataupun smart traffic light. So benda tu memang kami syabaslah kepada kerajaan dan juga local council because peka terhadap keperluan kami orang di masyarakat di situ lah. Dalam pada itu, orang ramai juga diingatkan agar sentiasa mematuhi tanda trafik yang telah disediakan bagi mengelak insiden yang tidak diingini berlaku di kawasan berkenaan. Teruja, seronok dan gembira, itulah ungkapan yang terpancar di wajah suku kaum Lun Bawang apabila program Irau Acuh dilaksanakan semula. Tinjauan Kuru RTM Limbang di tapak penganjuran program tersebut di terusan lawas. Rata-rata penduduk di kawasan itu menyambut baik penganjuran semula program berkenaan tahun ini. Saya berterima kasih atas semua apa yang telah dianjurkan pada hari ini dan juga dapat berjumpa dengan sanak saudara yang begitu lama kami tidak jumpa. Selama 2 tahun tidak ada yang macam ni. Ini memberi peluang untuk kami berniaga jugalah. Cari sikit-sikit pendapatan. Saya senang hati sebab ramai orang datang sini juga. Sebab jarang ada yang aktiviti macam ni lah. Kami merasa sangat-sangat gembira. Hari ini saya di Pesta Acuh Lun Bawang dapat melihat aktiviti seperti bola tampar, bola sepak, badminton dan menjumpai kedai Lun Bawang ini. Saya berasa sangat happy lah. Mereka ditemui RTM di tapak program Irau Acuh di terusan lawas. Pelbagai aktiviti menarik diadakan termasuk gerai jualan, pertandingan futsal, bola tampar dan badminton. Bagi pengisian program selama 2 tahun, program berkenaan tidak dilaksanakan ekoran pandemik COVID-19. Sekian berita dari Sarawak. Keluarga Malaysia, kami di RTM Sarawak mengucapkan selamat mengintu Hari Gawai Dayak, Gaya Guru Gerai Nyamai, Lantang Senang Wan Menua. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Narsila untuk perkembangan di Sarawak. Menyusul selepas ini kita ke negeri di bawah bayu. Jangan ke mana-mana. Baik, fokus negeri di bawah bayu, Karnival Kembara Riuh Keluarga Malaysia mendapat reaksi positif pengusaha seni kreatif. Puteranya langsung bersama Muhammad Syahrizam Awang di Kota Kinabalu. Syah, silakan. Baik Atikah. Karnival Kembara Riuh Keluarga Malaysia yang julung kali diadakan di Sabah disambut baik pengusaha seni kreatif di negeri ini. Ketika ditemui di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu, rata-rata pengusaha seni kreatif menyifatkan penganjuran karnival berkenaan antara ruang terbaik mempromosikan produk masing-masing kepada orang ramai. Saya join program ni sebab saya ingin memperkenalkan satu produk saya iaitu batik lampui. Di mana kita tahu batik ni adalah kepada baju. So hari ini saya join ni tempat sebab saya mau memperkenalkan salah satu produk baru saya adalah batik lampu. Harapan saya dalam event selama 3 hari ini ramai orang lah untuk macam mengunjungi ataupun datang membelilah dengan produk-produk buatan tempatan lah begitu. Harapan saya ramailah orang yang datang support kami di sini sebab ada beraneka jualan. Saya difahamkan beraneka jualan yang ada di sini. Salah satu produk saya lah manik, gubahan manik dari kudat. Karnival bertujuan merancangkan semula industri kreatif yang terjejas teruk akibat pandemik selain platform menjana semula pendapatan penggiat seni.
Usaha merancakkan kembali industri kreatif terus dipergiat. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KECOM, melalui penganjuran Karnival Kembara Riuh Keluarga Malaysia yang menjejakkan kaki di Sabah bermula esok hingga Ahad ini. Ketika ini, persiapan akhir giat dilaksana di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Perinciannya, kita terus bersama wartawan Mazrona Kalinggalan di lokasi. Mazrona, silakan. Ya, Ijam, selepas Johor, kini giliran Sabah pula menjadi tuan rumah kepada Kembara Riuh Keluarga Malaysia yang berlangsung dan dijangka dihadiri oleh 10,000 pengunjung. Persiapan akhir ketika ini masih lagi dijalankan sejak pagi tadi sebenarnya. Agensi-agensi terlibat antaranya Jabatan Penerangan, RTM, FINAS dan juga MDEC telah pun berada di sini untuk membuat persiapan mereka melibatkan pemasangan booth dan juga pemasangan teknikal masing-masing. Pelbagai pengisian menarik disediakan sepanjang Karnival Kembara Riuh Jelajah Malaysia kali ini, antaranya pertunjukan seni, bengkel kreatif, persembahan kebudayaan, jualan makanan dan juga minuman serta konsert mini yang akan diadakan 2 hari berturut-turut bermula malam esok. Dan saya kira pengisian ini amat bertepatan sekali dengan objektif penganjuran yang bertujuan untuk membangunkan ekosistem kreatif tempatan dengan menghubungkan jenama serta usahawan kreatif, pencipta dengan artis dengan penduduk tempatan ataupun masyarakat setempat. Kembara Riuh ini juga merupakan platform bagi menyampaikan maklumat dan informasi mengenai ekonomi digital negara selain menggerakkan para penggiat seni untuk beralih dari hobi menjadi kegiatan bersifat industri yang boleh menjana pendapatan dan sudah tentu yang paling utama akan memberi manfaat meluas kepada penggiat seni yang telah pun lama terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 khususnya di Sabah ini. Dan untuk makluman anda, Majlis Perasmian Kembara Riuh akan diadakan malam esok disempurnakan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan akan diserikan dengan kehadiran Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Dan selepas itu akan dimeriahkan dengan konsert Riuh yang akan dipersembahkan oleh artis tempatan seperti Datuk Jamal Abdillah, DJ Dev, X-Trench, kita ada Alena Murang, Velvet Aduk, Atmosfera dan juga Syamil. Selain penglibatan KECOM, Karnival ini turut mendapat kerjasama daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK khusus dalam mempromosi program ini kepada penduduk setempat. Dan platform ini diharap dapat merancakkan kembali industri kreatif kerana di dalam Karnival ini terdapat pelbagai peluang yang disediakan untuk penggiat seni di Sabah mengetengahkan bakat masing-masing. Jadi buat anda warga Sabah, apalagi jangan lupa untuk datang ke SICC ini bermula esok sehingga Ahad ini di SICC Kota Kinabalu. Baik Ijam, saya kira itu saja perkembangan yang dapat kami bawakan langsung dari SICC ini. Kembali ke studio. Silakan Ijam. Terima kasih Mazrona langsung dari SICC. Ibu bapa yang berhasrat untuk memberi vaksinasi kepada kanak-kanak yang baru mencapai usia 5 tahun dinasihatkan mendaftar dan membuat tempahan janji temu melalui aplikasi MySejahtera. Bermula 1 Jun 2022 hingga 31 Januari 2023, PIC Kids hanya akan menawarkan vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak yang berusia 5 tahun pada atau selepas 31 Mei 2022 melalui klinik kesihatan atau klinik swasta yang masih beroperasi sebagai pusat pemberian vaksin. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin menerusi kenyataannya memaklumkan ibu bapa juga boleh membuat janji temu secara terus di klinik kesihatan berdekatan. Pendaftaran atau janji temu boleh dibuat bermula semalam hingga 31 Januari 2023. Sejak pelaksanaan PIC Kids di Sabah pada 3 Februari lalu, seramai 132,225 atau 32.1% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Manakala seramai 76,192 atau 18.5% daripada golongan sama telah melengkapkan 2 dos vaksin. Orang ramai diminta tidak melakukan pembakaran terbuka khususnya ketika tempoh fasa monsun barat daya bermula pertengahan Mei ini hingga September depan. Ini kerana dalam tempoh monsun barat daya akan menyebabkan kurang taburan hujan di Sabah. Punca kebakaran terbuka ni biasanya aktiviti pertanian ataupun aktiviti pembersihan dan juga ada punca diakibatkan oleh aktiviti
perkemahan, perkelahan atau perburuan yang mereka biarkan saja buat api tetapi tinggalkan dan melakukannya pembakaran terbuka. Daripada Jabatan Bomba kita berharap tidak melakukan pembakaran terbuka. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, Farhan Sufian berkata demikian kepada RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Berdasarkan rekod JBPM Sabah, sebanyak 500 kes kebakaran terbuka dicatatkan pada Mei 2019 hingga tahun ini. Bulan Mei 2019 merekodkan jumlah kes kebakaran terbuka tertinggi iaitu 335 kes, Mei 2020 93 kes dan Mei 2021 36 kes. Secara keseluruhan, sebanyak 6,176 kes kebakaran terbuka dilaporkan dari 2019 sehingga kini di Sabah. Penganjuran acara sukan oleh syarikat swasta di negeri ini dilihat mampu mencungkil lebih ramai atlet dan bakat baharu pada masa hadapan. Pembantu Menteri Belia dan Sukan, Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, penganjuran sukan melibatkan syarikat swasta dapat membantu kerajaan memajukan dan meningkatkan mutu serta kualiti sukan di negara ini. Menurut Andi, kerajaan akan sentiasa memberi sokongan sekiranya terdapat pihak swasta yang mahu menganjurkan sesuatu pertandingan sukan di negeri ini. Penganjuran sebegini saya fikir amat-amat baiklah daripada syarikat swasta dan ini menunjukkan bahawa sukan badminton ini kita perlukan sokongan yang menyeluruh, bukan hanya daripada pihak kerajaan daripada melalui kementerian, tetapi juga kita juga menggalakkanlah usaha daripada pihak-pihak ataupun syarikat swasta untuk menganjurkan. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan hadiah pemenang kejohanan badminton anjuran Kumpulan Usahawan Borneo di Tawau. Seramai 500 pemain daripada 250 pasukan seluruh Sabah menyertai kejohanan ini. Acara berpasukan dimenangi pasukan Kepayan Bravo dari Kota Kinabalu, manakala tempat kedua dan ketiga dari Tawau iaitu White Dragon dan Atur Maju. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Ayuh bersama memeriahkan kembaran riuh keluarga Malaysia di SICC Kota Kinabalu 3 hingga 5 Jun ini. Dengan itu, kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Atikah, silakan. Baik, terima kasih Syarizam untuk perkembangan di Sabah. Dan selepas ini kita akan berlintas langsung ke negeri Cik Siti Wan Kembang. Jumpa seketika nanti. Bersua kembali. Penduduk digalak usahakan tanah terbiar untuk jana pendapatan dan bekalan sumber makanan. Itu antara fokus dari negeri Cik Siti Wan Kembang hari ini. Langsung kita ke Kota Baru bersama dengan Muhammad Azidi Abdullah di sana. Silakan Azidi. Baik, terima kasih Atikah. Sebelum itu kita ikuti dulu laporan berhubung kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Kelantan. Kerajaan negeri menyarankan taska di negeri ini ditutup sekiranya wujud satu kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri, Dr. Izani Hussein, tindakan itu bagi membendung penularan penyakit itu dengan segera. Katanya setakat ini secara kumulatif 20 taska diarahkan tutup berikutan susulan jangkitan HFMD. 15 daripadanya telah dibenar untuk kembali beroperasi. Ada orang buat bilangan. Kalau 4 kes tutup, 3 kes tutup, 5 kes tutup. Itu masing-masing setup. Tapi bagi saya kalau ada je kes, kena tutup. Sebab daripada kes satu tu, dia akan melebar kepada semua yang lain. Kalau kita tutup awal satu kes tutup, dia akan cepat. Jadi kalau anak demam ada apa semua tak payah pergi ke pusat-pusat asuhan kanak-kanak, maka kita boleh dapat pencegahan yang lebih cepat. Mengulas lanjut, Dr. Izani memaklumkan Kelantan merekodkan lebih 5,000 kes HFMD setakat hari ini. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena Majlis Perasmian Pecah Tanah Bangunan Hospital Baru Kota Baru Medical Center. Penduduk kawasan luar bandar di negeri ini digalak mengusahakan tanaman di tanah terbiar di sekitar kawasan kediaman mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalas, Muhammad Syahbudin Hashim berkata, selain menjana pendapatan keluarga, kawasan pertanian yang diusahakan dapat membantu menangani isu kekurangan bekalan makanan.
Menurut beliau, terdapat banyak tanah terbiar khususnya di kawasan Gua Musang yang sesuai untuk tanaman jangka pendek. Dengan kita berada di luar bandar, dengan sumber air kita daripada air tanda, air daripada sungai dan sebagainya, kita ambil peluang untuk kita menanam di tanah-tanah yang terbiar kawasan, boleh jadikan dapur sebagai kebun dapur masing-masing. Kita galakkan suri rumah kita untuk berkebun. Di samping kita usahakan program-program komuniti. Tambah Muhammad Syabuddin, agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian juga bersedia membantu memberi khidmat nasihat dan bantuan diperlukan. Perintah reman terhadap seorang pemain bola sepak disambung sehingga esok bagi membantu siasatan kes rogol membabitkan remaja perempuan 2 hari lalu. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Muhammad Fitri Mokhtar di Mahkamah Magistrate Kota Baru hari ini. Sebelum ini, suspek berusia 28 tahun itu direman 4 hari sehingga hari ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Menurut pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, lelaki itu ditahan di Jalan Pantai Cahaya Bulan PCB di Kota Baru pada Ahad lalu selepas menerima laporan dibuat mangsa berusia 18 tahun. Selain dakwaan rogol, mangsa juga mendakwa pernah menerima mesej menerusi aplikasi WhatsApp berbau lucah serta gambar lucah daripada suspek tahun lalu ketika masih bersekolah. Suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau. 3 bahan itu tadi mengakhiri berita wilayah langsung dari Kelantan. Kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Terima kasih Azidi untuk perkembangan di Kelantan. Pengunjung Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM edisi keempat di Terengganu berpeluang mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian dengan harga yang murah. Melalui program jualan Keluarga Malaysia, potongan harga sehingga 20% dapat dinikmati pengunjung. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Terengganu, Saharudin Muhammad Kia berkata, jualan Keluarga Malaysia kali ini menawarkan harga istimewa ayam serendah RM8.50 sekilogram dan RM34 sekilogram bagi daging lembu tempatan. Kita menghimpunkan peruncit-peruncit, retailers, pemborong dan juga kita mengadakan kerjasama dengan agensi-agensi lah, beberapa agensi termasuk Pharma, SKMM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Kemaman Pine dan juga peruncit seperti mana yang saya nyatakan tadi, peruncit lokal lah. Kita ada Sabasun, kita ada Koopmat yang akan berada bersama-sama kita untuk memberikan perkhidmatan kepada memberikan tawaran harga kepada pengguna-pengguna di Terengganu. Beliau ditemui selepas melakukan tinjauan di tapak program JAKM di perkarangan Kompleks Sukan Negeri di Kuala Nerus. Pemberian insentif anak kebanggaan Pahang bagi bayi yang dilahirkan di negeri itu dinaikkan kepada RM300 berbanding RM200 mulai tahun hadapan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, inisiatif itu bagi menggalakkan pertambahan penduduk Pahang, menggalakkan kadar kelahiran susulan rekod kelahiran di negeri itu masih rendah. Jumlah penduduk Pahang setakat ini sekitar 1.67 juta orang dengan seramai 6,676 bayi sahaja dilahirkan setakat April lalu. Mengikut rekod, pada tahun lepas cuma ada 25,000 sahaja bayi yang dilahirkan pada tahun 2021. Jadi pada tahun ini kita harap ada peningkatan. Tetapi melihat kepada angka yang ada pada saya, kadarnya masih lagi rendah. Jadi untuk tujuan itu saya telah mengumumkan supaya pada tahun depan dan berasaskan kedudukan kewangan kerajaan negeri yang semakin baik, kita akan menambah inisiatif daripada RM200 kepada RM300. Jelas beliau, bayi yang lahir di Pahang meskipun ibu bapanya penduduk negeri lain tetap layak mendapatkan insentif itu secara automatik. Datuk Seri Wan Rosdi berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran program Anak Kebanggaan Pahang di Taman Bandar.
menerima pelaburan $250 juta atau 900 juta ringgit daripada Insulet Corporation yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Menteri Besar Datuk Wan Hafiz Razi berkata ia menjadi batu loncatan kepada Johor yang bakal menerima pelbagai lagi pelaburan berimpak tinggi dalam waktu terdekat. Pelaburan Insulet Corporation itu juga menawarkan 500 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan selain membuktikan Johor destinasi terbaru pelaburan bertaraf dunia. I think as we move to the endemic stages, more people or more investors are looking at Johor simply because, as what Charles said, the location for one, and the accessibility to facilities for the business community. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Pecah Tanah Insulet Corporation di Johor Bahru. Saudara, jika sebelum ini Negeri Sembilan sinonim dengan tempat penginapan di pesisir pantai bertemankan keindahan laut luas, ini pula alternatif kepada anda yang mahukan kelainan menerusi pengalaman menginap di dalam kapal terbang. Terletak di Mantin, Farhana Abdul Raub ada laporannya. Pelbagai cara dilakukan untuk menambah baik sektor pelancongan di Negeri Sembilan seperti yang ada di Twin Jet Resort Mantin ini. Ia menjadi satu-satunya resort di dunia yang menggunakan 2 pesawat sebagai penginapan dan menjadi destinasi baharu pelancongan popular. Lokasinya yang dikelilingi alam semula jadi akan memberi ketenangan buat anda yang menginap di sini. Menurut pengurus Twin Jet Resort, Ivan Chong Yi Kun, ilham pemilik mengubah suai pesawat kepada hotel lengkap bilik sut ini timbul semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang menyaksikan banyak sektor yang terjejas termasuk industri penerbangan. Konsep ni sebab waktu MCO, so bos pun dia rasa dia nak buat something special lah untuk motivatekan yang orang ramai. Sebab itulah dia ada konsep ni untuk winnerkan satu resort dengan pesawat. Lepas tu pun dia cari-carilah pesawat ni dari kawan-kawan semua ni kan. So proses untuk beli pesawat pun memang challenging lah. Sebab pesawat ni bukan benda-benda yang boleh beli dekat merata tempat kan. Resort ini juga turut tersenarai dalam buku rekod Malaysia menerusi kejayaan membina sebuah rumah setingkat berkeluasan 1,250 kaki persegi yang memiliki sebuah ruang tamu, 3 bilik tidur dan 3 bilik air dalam tempoh 87 jam dan 43 minit. Sebab dekat dunia ni ramai yang gunakan pesawat tu sebagai restoran, tapi untuk jadikan pesawat sebagai penginapan, kita adalah yang pertama di dunia ini. So sekarang ni pun kita dalam proses untuk applykan untuk Malaysia Record. Selepas kita dapat Malaysia Record, kita akan apply untuk Guinness Record lah. So dengan itu kita rasa memang ramai akan ke sini untuk melancong, dan sekali lagi itu untuk memakunkan bidang pelancongan untuk Negeri Sembilan dengan Malaysia. Laporan Nur Farhana Abdul Raub, RTM. Pasangan suami isteri yang ditahan polis selepas berebut kereta peronda polis dalam kejadian di Air Tawar Perak semalam direman 7 hari bermula hari ini. Ketua Polis Perak Datuk Mayor Farid Al-Atrash Wahid berkata anak lelaki pasangan berkenaan yang berada dalam kenderaan ketika ditahan diserahkan kepada waris terdekat. Begini Riman, semalam kita dah tahan 3 orang. Saya telah mengarahkan OSPD Banjung untuk membebaskan kanak-kanak yang berusia 2 tahun ada dalam kejadian itu. Kanak-kanak itu telah dibebaskan. Beliau berkata 33 paket dadah jenis syabu seberat 62.5 gram turut ditemukan dalam kereta yang dipandu suspek. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Dalam kejadian semalam, polis terpaksa melepaskan 6 das tembakan ke arah tayar kereta dipandu suspek yang cuba melarikan diri selepas merempuh kenderaan polis.
510 penduduk daripada 132 keluarga di sekitar gurun dipindahkan ke dua pusat pembinaan sementara PPS. Kediaman mereka dilanda banjir kilat awal pagi tadi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Kapten Pertahanan Awam Azhar Ahmad berkata, 260 penduduk ditempatkan di PPS Surau Kampung Sungai Bongkok, manakala 250 lagi ditempatkan di PPS Masjid Pekan Gurun. Paling terjejas, Kampung Sungai Bongkok dengan 65 rumah terlibat, diikuti Kampung Sungai Ibur 50, Kampung Guar Nenas 29 dan Kampung Jelatang 26 rumah. Manakala bakinya di Kampung Batu 5, Kampung Sungai Badak, Kampung Belakang Mahkamah Gurun dan Taman Gurung Jaya. Hujan lebat yang turun dalam tempoh 3 jam malam tadi menyebabkan air sungai meningkat secara mendadak dan melimpahi tebing sebelum memasuki rumah penduduk yang kebanyakannya terletak di kawasan rendah. Angkatan Pertahanan Awam bersama-sama beberapa agensi dan jabatan berkaitan sedang melakukan pemantauan dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan penduduk sentiasa terjamin. Mentaliti dan corak hidup masyarakat orang asli suku Kensiu di Kampung Lubuk Legong, Mukim Siong Baling, Kedah yang bergantung sepenuhnya kepada hasil hutan untuk menyara keluarga perlu diubah. Justru 80% anak-anak daripada komuniti itu disasar melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT menjelang tahun 2030. Manakala yang lain akan diberi fokus dalam bidang kemahiran dengan memasuki pusat kemahiran. Setakat ini, 7 orang telah berjaya memasuki IPT, 3 daripadanya melanjutkan pengajian hingga ke peringkat Doktor Falsafah. Jadi saya nak anak-anak ni, bukan saya kata tak bagus masuk hutan. Masuk hutan sekadar riadah, exercise, okey. Tetapi masuk hutan untuk sebagai mata pencarian utama, not okey. Saya nak ubah masa depan mereka ni dengan adanya universiti-universiti seumpama ni datang untuk tampil ke hadapan untuk membantu saya selaku pemimpin utama dalam daerah Parlimen Baling, selaku ahli parlimen untuk memastikan hala tuju masa depan mereka lebih terjamin dan tersasar, insya-Allah. Harapan seorang batin ni nak tengok anak-anak buah berjaya lah satu hari nanti. Dia boleh bawa perubahan segi pendidikan dan juga kemajuan segi pendidikan dalam masyarakat dia untuk meneruskan kelangsungan identiti awak Kensiu. Tapi dalam tu saya tak nak dia mengejar pendidikan moden, tapi dia lupa asal usul dia. Saya akan jaga di situ supaya dia tak lupa panggil. Kampung Lubuk Legong merupakan satu-satunya perkampungan orang asli daripada suku kaum Kensiu di Semenanjung Malaysia. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA yakin sasaran 1.1 juta pelancong pada 6 bulan pertama tahun ini dapat dicapai. Ketua Pegawai Eksekutif LADA Nasaruddin Abdul Muttalib berkata sasaran tersebut realistik kerana setakat Mei lalu pulau itu merekodkan kehadiran 890,000 pelancong dalam dan luar negara. Mengukuhkan lagi sasaran 2.5 juta pelancong sepanjang tahun ini, LADA turut mengadakan kempen promosi di Vietnam, diikuti pasaran perjalanan dunia di United Kingdom, Qatar Travel Mart di China, Singapura dan Thailand. Jadi sehingga hujung bulan Jun ini kita menjangkakan kedatangan pelancong dapat mencapai 1.1 juta. Jadi kita menjangkakan bahawa sasaran kita boleh kita capai, di mana kemasukan pelancong dijangka akan lebih tinggi pada suku ketiga dan ke suku keempat pada tahun ini. Selain itu, menurut beliau bakal dianjurkan bulan ini 22 acara berkonsepkan geopark sempena 15 tahun Langkawi mendapat pengiktirafan oleh UNESCO.
Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin Abdul Rahman berkenan melancarkan 5 benih tanaman Selangor di Selangor Fruit Valley SFV Kuala Selangor. Benih tanaman itu meliputi 2 jenis melon, rangup dan manis, 2 jenis jagung, biji rindang manis serta betik. Tengku Permaisuri Nur Rashikin turut berkenan memilih beberapa cadangan nama seperti melon Selangor bagi jenis rangup, manakala jenis manis dinamakan sebagai Selangor Sweet Melon. Jagung bijirin bagi makanan binatang pula dinamakan Grand Sale, jagung manis Selangor Sweet Corn dan betik pula Selangor Tropika Papaya. Baginda turut berkenan mendengar ucapan daripada Esko Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani Selangor Insinyur Izham Hashim. Baginda kemudian mendengar taklimat SFV daripada Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor GWG. Menurut Izham, 5 tanaman bagi pengeluaran benih tersebut akan diusahakan secara meluas di Selangor bagi membantu petani mengusahakan tanaman yang berpotensi tinggi itu pada masa hadapan. Saudara, 8 kes cubaan bunuh diri di Jambatan Pulau Pinang direkod sepanjang bulan ini. Justru pemasangan penghadang di lokasi ikonik itu diyakini mampu mengekang kejadian daripada berterusan. Pengarah Bahagian Cari Lamat dan Bantuan Bencana Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM, Laksamana Pertama Aminuddin Abdul Rashid berkata, cadangan tersebut telah dibincang bersama kerajaan negeri. Sebenarnya kita dah pun memberi beberapa kaedah agar dapat menghalang daripada mereka-mereka ini nak menggunakan Jabatan Pulau Pinang itu untuk bunuh diri lah. Salah satu daripadanya kita cadangkan adakan pagar. Tempat yang kita dah nampak spot-spot dia itu kan. Itu pertama. Yang kedua, adakan jaring. Buatkan jaring supaya dia bila nak terjun, dia terjun dekat jaring. Yang ketiga, stickers. Stickers. Kita letak kat situ, mungkin dia sebelum dia nak terjun, dia ternampak stiker tu. Kesihanilah keluarga kamu ke apa kan, gitu. Reminder. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di RTM sempena sambutan Hari Kesedaran Keselamatan Maritim Peringkat Kebangsaan Maritim Malaysia. Saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus patuh SOP bagi mengekang penularan COVID-19 dan #FMD. Saya Atika Naim. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.